Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel aku. Dan dalam video kali ini kita akan berbincang tentang sepasang kasut, iaitu Nike Zoom X Invincible Run Flyknit. Baik, sebelum aku mulakan dengan review dan ulasan aku berkenaan dengan kasut ni, sedikit penafian ataupun disclaimer berkenaan dengan kasut ni. Kasut ni aku beli dengan duit aku sendiri. Aku beli semasa sale Nike hari tu. Aku dapat pada harga $519. So, of course, first things first, review ini adalah berdasarkan penggunaan aku sendiri. Aku guna kasut ni specifically sekitar 120 km dah. Dan untuk 100 km pertama tu, aku hanya menggunakan kasut ni untuk semua jenis larian yang aku buat. So, maksudnya aku buat easy run, recovery run, long run dan sedikit elemen speed lah. Aku tak ada buat interval ataupun hard session sepanjang latihan aku baru-baru ni, tapi aku cuba untuk menggunakan kasut ni berterusan sebab aku nak tahu betul ke kasut ni boleh digunakan sebagai daily trainer. Alright, first of all, kembali semula kepada poin yang aku bagi tahu pada permulaan video tadi, harga. Aku beli kasut ni dengan harga RM519 selepas diskaun, dan personally bagi aku harga diskaun ni pun agak mahal untuk kebanyakan orang, apatah lagi pada harga retail dia. So bergantung dengan bajet korang jugalah, tapi aku akan kupas ataupun ulas secara keseluruhan berkenaan dengan kasut ni di penghujung video, so tengok sampai habis. Kemudian beralih pula kepada aku rasa marketing Nike berkenaan dengan kasut ni. Kalau korang perasan, kasut ni sebenarnya lebih kepada improvement untuk model Nike Infinity React dulu. So Infinity React dia pun pasarkan kasut tu dengan marketing yang kasut ni boleh mengelakkan atau mengurangkan risiko injury kecederaan di kalangan pelari. So kau tengok baju yang aku pakai ni pun, ini sebenarnya adalah baju Nike Project Fearless yang aku berkesempatan untuk sertai sekitar awal tahun ni hari tu. So dia pun market as no runner should get injured while training or running. Macam dalam video aku yang lepas berkenaan dengan review Infinity React Flyknit, korang kena take into account yang review ataupun marketing Nike ni dibuat adalah berdasarkan kajian diorang sendiri sahaja. So, adakah kasut ni sesuai untuk korang? Bagi aku adalah seorang pelari yang guna semua jenis kasut lah yang ada. Aku tak adalah nak kata aku pro ataupun favor kepada kasut yang minimalis, yang nipis. Tak adalah kata aku hanya akan menggunakan kasut yang tebal saja. So aku guna semua jenis kasut sebab aku percaya penggunaan kasut yang berbeza-beza akan menguatkan lagi kaki kita, sebab kita tak menggunakan satu jenis kasut ataupun satu jenis foam yang sama sahaja. Okey, berbalik kepada Invincible Run tadi. So dia menggunakan foam Zoom X sepenuhnya, dan kalau korang boleh tengok, actually stack height dia memang sangat-sangat tebal lah, dan juga lebar berbanding dengan kasut-kasut yang lain. So kasut ni marketing dia menjanjikan keselesaan untuk semua jenis larian, tapi pada masa yang sama sebab dia menggunakan teknologi ataupun foam Zoom X, so di samping comfort dan cushioning yang sangat hebat, yang baik, korang akan dapat juga energy return yang membolehkan korang pergi berlari lebih jauh ataupun lebih lama. Personally, aku rasa sedikit janggal untuk berlari menggunakan kasut yang tebal untuk 100 km berterusan setiap hari. Sebab apa tahu? Of course, jangan beranggapan yang aku ni bercakap ataupun memberi pandangan negatif tentang kasut ni. Tak. Kalau korang pelari pemula, korang pelari beginner yang baru nak mencari kasut pertama, aku rasa kalau korang ada bajet, actually go for it. Kasut ni, Invincible Run ni akan mengurangkan risiko kecederaan, mengurangkan sakit-sakit dan sengal-sengal korang untuk berlari. Sebab apa? Cushion dia sangat tebal dan juga sangat responsif. Dia punya kekurangan ataupun downside aku rasa ialah dia akan memanjakan kaki korang lah. Memanjakan kaki korang maksudnya sebab dia sangat selesa, sangat squishy. Zoom X ni kalau korang pernah pakai, korang tahulah dia sangat mudah dikompres, sangat mudah dimampatkan, kemudian dia akan kick semula, dia akan push semula. Itu yang actually sedapnya foam Zoom X tu. So dekat situ aku mendapati selepas 100 km kaki aku menjadi manja. Aku pakai balik kasut yang foam yang mungkin agak
mampat ataupun lebih keras macam Pegasus aku ataupun Epic React aku, kaki aku jadi sakit balik. So sebab dah terbiasa pakai. Tapi aku rasa kalau korang nak mencari satu kasut yang korang boleh belasah hari-hari, korang tak adalah terlalu serius sangat untuk berlatih, tak mengejar masa sangat, aku rasa sebenarnya kasut ni sesuai je untuk korang. Perumpamaannya aku boleh bagi untuk kasut ni ialah kalau korang tak pernah berlari, kemudian korang terus pakai kasut ni, dia umpama macam korang daripada bawa kereta second hand yang lama, yang usang, lepas tu korang tiba-tiba dapat sebuah kereta mewah, dia selesa lah, memang sangat selesa. Tapi mungkin kalau nak bandingkan, ok, contoh macam kasut racing yang lain, umpama kereta sport lah, kereta sport ni korang bawa laju dan lebih responsif kan, dia punya handling lebih mantap. Tapi bukan sebab tu aku kata kasut Invincible Run ni bukanlah kasut yang tak bagus, dia sangat bagus, tapi dia dalam kelas yang berbeza. Okay. Kemudian dari segi ketahanan, aku rasa untuk 100 km tapak dia aku rasa sangat memuaskan. Korang boleh tengok sendiri, dia punya tapak ni 100% dilindungi oleh rubber. So dari segi durability aku rasa tak menjadi masalah. 800 km, 900 km tak menjadi isu. Sedikit perkara yang aku kurang suka ataupun kurang gemar pada kasut ni ialah dia terlalu bulky, besar dan tebal. Banyak sangat benda-benda yang bagi aku tak necessary lah. Aku lebih suka kasut aku nipis dan tak banyak benda-benda tambahan ni. Tapi aku rasa memandangkan kasut ni sendiri dah lebar dan besar, so aku rasa ada keperluan untuk Nike include struktur-struktur tambahan pada kasut ni lah. Tapi sekurang-kurangnya aku rasa Nike address isu yang setengah pelari komplain sebelum ni tentang Nike Infinity React, iaitu heel clip yang terlalu tebal. Sebab sebelum ni Nike Infinity React, kalau kau perasan, heel clip dia sampai ke bahagian tengah-tengah kasut dan tinggi. So dia menyebabkan kadang-kadang ada setengah pelari yang komplain tak selesa pada bahagian tumit. So good job Nike untuk address benda tu. Dan satu lagi benda yang aku kurang gemar berkenaan dengan kasut ni, aku tak tahulah Nike sekarang ni, dia punya quality control agak hampir sikit lah. Kalau korang tengok dia punya benang-benang dekat tepi-tepi ni pun macam dah terkeluar-keluar lah apa benda lah. Ini out of the box pun dia dah ada cacat celah tu. So kalau korang jenis yang berkira, aku rasa korang agak annoyed lah. Korang beli kasut sampai 500-600 lebih tapi quality control kurang mantap. Even korang boleh tengok pada dia punya tapak pun actually 50% cat dia terspill lah. So itulah quality control Nike macam dah hampir sikit kot. Beralih kepada dia punya material upper. So aku memang, kalau korang tengok video-video aku sebelum ni, aku memang seorang yang sangat-sangatlah menggemari material Flyknit. So yes, aku rasa pemilihan material yang baik, sangat-sangat breathable, sangat-sangat selesa, tak menjadi masalah. Cuma itulah, bila banyak sangat material tebal ni, aku rasa kalau korang jenis yang kuat berpeluh ataupun berlari dalam keadaan ataupun cuaca yang basah, aku rasa dia akan menakung banyak air lah dekat situ. Kemudian beralih kepada midsole. So midsole tapak Zoom X, macam aku bagi tahu mula-mula tadi, Zoom X adalah foam premium Nike lah. Apa perasaan berlari menggunakan kasut full Zoom X tanpa carbon fiber plate? Itu aku rasa agak 50-50 lah. Ok, kalau korang bercakap pasal comfort, cushion, yes, aku setuju, sangat selesa. Kalau nak lari long run, aku dah lari up to 25 km menggunakan kasut ni, tak ada masalah langsung, selesa, tak ada rasa sakit. Cuma masalahnya ada setengah orang prefer ground contact ataupun ground feel dalam kasut dia orang. So kalau kasut terlalu tebal, kaki korang pijak, korang tak rasa pun sebenarnya permukaan tanah tu. Bagi pelari beginner, aku rasa tak menjadi masalah, mereka akan appreciate kasut ni. Tapi untuk pelari yang mungkin dah biasa lari, dah lama lari, actually kalau korang perasan, bila korang corner ataupun turn, ankle korang mungkin akan rasa tak stabil ataupun tak selesa bila badan korang condong sambil berlari, tapi tapaknya terlalu tebal dan terlalu tinggi. Actually kalau korang tahu, korang akan notice benda tu lah bila korang menggunakan kasut Invincible dan Flyknit ni.
ketiadaan carbon plate bagi aku tak menjadi masalah. Sebab of course kasut ni, kalau korang beli kasut ni dengan niat ataupun dengan tujuan nak menjadikan dia sebagai kasut race, kasut yang korang gunakan untuk berlari laju, aku rasa dia tak mencapai dia punya tujuan ataupun sasaran lah. Kasut ni dipasarkan untuk sebagai daily trainer yang boleh mengurangkan risiko kecederaan. So aku rasa kalau korang just appreciate kasut ni dengan foam Zoom X yang boleh membantu mengurangkan kesakitan, risiko kecederaan, aku rasa aku setujulah. In general, apa pendapat atau pandangan aku berkenaan Nike Invincible Run Flyknit ni? Untuk pelari pemula ataupun korang yang hanya nak mencari satu pasang kasut sahaja, boleh, tapi korang kena faham yang korang membeli sepasang kasut yang mungkin kurang sesuai untuk semua jenis larian. Okay, macam dulu sebelum ni aku pernah cakap Pegasus Turbo adalah kasut serba boleh, tapi harga mahal dan dia punya ketahanan sangat kurang. Manakala model-model Pegasus biasa 34, 35, 36, 37, 38, dia boleh lanyak hari-hari, boleh digunakan sebagai daily trainer, sangat versatile. Tapi masalahnya setengah orang mungkin kurang gemar dengan dia punya foam yang bukan kata tak bagus, tapi mungkin kurang mesra beginner. Dan kemudian untuk satu lagi kasut yang pernah aku review sebelum ni, iaitu Nike Epic React. Ada setengah orang mungkin akan mendapati foam dia terlalu nipis dan kurang selesa untuk digunakan lah. So untuk Nike Invincible Run ni, aku rasa kalau korang nak menambah sepasang lagi kasut dalam rotation korang sebagai kasut daily trainer, ataupun korang baru nak mencuba kasut maksimalis yang tebal, korang nak jaga kaki korang, mungkin korang baru start nak buat mileage yang tinggi, ataupun korang hanya berniat untuk membeli sepasang kasut yang bagus untuk digunakan sebagai daily trainer yang tak terlalu intensif sangat, aku rasa kasut ni sesuai untuk korang. Tapi of course korang punya duit, korang sendiri punya pilihan, terpulang pada korang. Kalau korang suka kasut ni, even kalau korang suka design dia semata-mata sahaja pun tak menjadi masalah, belilah, sebab duit korang itu adalah hak korang sendiri. Aku di sini hanya memberi pandangan dan pendapat aku dengan kasut ni. Kalau korang rasa video yang aku share ni bermanfaat ataupun membantu dalam pemilihan ataupun keputusan korang untuk membeli kasut seterusnya untuk korang, silakan komen di bawah. Jangan lupa like, follow dan share video ni kalau ia bermanfaat. Follow aku di ruangan media sosial, Instagram, Twitter, Strava. Aku dah letak link di bawah, dan aku sertakan sekali link untuk playlist video-video review kasut aku sebelum ni. Terima kasih kerana sudi menonton video aku. Sampai bertemu lagi dalam next video. Bye bye.